Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Cerita di Sebalik Berita. Seperti biasa, kita akan singkapkan kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda di saluran 501 Astro Awani setiap hari dan sepanjang hari, termasuk proses kami mendapatkan berita atau menghasilkan kandungan yang anda saksikan di kaca televisyen anda setiap hari. Hujung bulan lepas, mungkin ramai antara penonton Astro Awani ataupun pengikut di media sosial kami ada menyaksikan animasi ini yang kami paparkan dalam Awani 745. Tapi kemalangan masih boleh berlaku. Mungkin kerana kesalahan orang lain. Wow. Kalau anda terlibat dalam kemalangan, apa yang anda boleh lakukan? Okey, sejak hari itu kami menerima banyak maklum balas daripada pengguna dan juga pengikut kami di media sosial khasnya Twitter yang meminta untuk kami berkongsikan behind the scenes di sebalik tabir pembikinan animasi-animasi kami. Ini antara tweet yang saya boleh kumpulkan. Kami dapat lebih 1000 tweet dan saya kira lebih kurang 400,000 views di Twitter sahaja dan mereka semua ingin tengok proses Astro Awani menghasilkan animasi dan berita-berita yang luar kotak seperti ini. Jadi hari ini saya ingin mengajak 3 orang wira yang tidak didendang ataupun unsung hero. Mereka ni adalah wajah-wajah yang anda tidak pernah nampak di kaca TV tapi mereka adalah individu-individu yang memainkan peranan yang sangat penting dalam menghasilkan konten ataupun kandungan-kandungan yang sangat menarik yang anda lihat di Astro Awani. Rizal Sukaimi adalah pereka grafik Astro Awani, juga Alif Hakim, pereka grafik Astro Awani. Mereka memainkan peranan penting dalam menghidupkan animasi yang anda saksikan. Bukan sahaja dalam animation ataupun animasi kemalangan ini, tapi kita pernah buat projek Banjir, kita pernah buat projek Studio Awani 745 Terbakar dan juga Mat Kainizam adalah juru kamera Astro Awani. Juru kamera pun tugas dia agak sukar kerana perlu koreograf dan perlu merancang setiap shot dan babak yang anda saksikan itu. Bukan kerja senang, betul tak Rizal? Betul. Pertama sekali, kalau kita nak buat animasi ni, kita akan rancanglah macam orang kata dalam produksi storyboard. Macam dalam movie kita ada setiap babak, setiap scene tu kita dah tahu kita nak buat apa kan. First kita start dengan imaginasi dulu. Imagine. Lepas tu baru kita plan. So time tu yang kita plan sama-sama tu. Okey. So ini adalah animasi storyboard. Mungkin ada antara anda di luar sana khasnya graphic designer yang pernah nampak storyboard yang profesional, tapi storyboard kita ni cincai saja. Ni storyboard asal faham je dia panggil. So yang dilukis oleh Lokman sendiri. So Lokman yang draw tu. So dia bagi bayangan. So mana yang faham. So kita pun buatlah Abang K, Imagine, Alip, Imagine, Haris, itulah. Jelas sekali saya tak ada bakat untuk melukis, tapi sekurang-kurangnya ada bakat sikit lah untuk berlakon kat dalam ni. Lepas tu kita dah ada storyboard, kita perlu rancang bagaimana kita nak shoot dan sebagainya. Betul tak? Saya nak pergi ke Abang K dulu. Ini adalah animasi yang paling rumit yang pernah kita buat, Abang K. Sebelum ni kita lihat animasi Banjir, animasi Studio Terbakar, semuanya berada di satu tempat di dalam studio. Tapi kali ini kita rakam dan kita shoot di beberapa lokasi berbeza termasuk di luar dan kita perlu cantumkan, kita perlu fikir koreografi, sudut dan sebagainya untuk penggambaran dari segi kamera dan camera work. Apa cabarannya? Yang jadi cabaran mula-mula ialah membayangkan macam mana nak bawa kereta tu masuk dalam studio. Bila fikir, ini benda yang impossible lah. Kita mungkin boleh mainkan visual penggambaran sementara Kim jawab. Teruskan. Okay. So daripada situ kita cuba bayangkan 2 lokasi, kereta yang sama dan kemudian tu kita buat gerakan di sekeliling kereta kan. Dan kita bayangkan bila kita bergerak dalam studio green tu, tempat yang kosong tu, kita pergerakan tu dia punya langkah daripada tepi kereta nak masuk kereta, buka pintu, tutup sebab tu pintu. kita ada green screen kat belakang tu untuk kita paparkan animasi di belakang, tapi green screen yang kita ada itu kecil saja. Jadi apa cabarannya untuk kita dapatkan angle tu betul supaya kita dapat tutup
kawasan yang kita nak edit tu nanti? Benda tu sebenarnya saya bergantung pada grafik juga, sebab sejauh mana daripada lensa yang kita capture tu yang dapat efek tu dijelmakan balik dalam monitor tu, supaya angle yang kita dapat tu kita boleh gunakan. Sebab ialah keterbatasan ruang yang kita ada tu dengan pergerakan dalam ruang yang limited tu, saya nampak benda ni kena main banyak kali dan kena tengok balik hasil dia. Bila kita dah dapat shot tu, kita tengok balik preview, dan kita buat bukan sekali, kita buat banyak kali untuk dapatkan hasil yang betul-betul sampai kita puas hatilah. Sebab kalau nak cerita ke orang pun kita pun tak tahu sebenarnya dia akan jadi apa. Ramai orang tak tahu sebenarnya kita rakam ini, kita shoot 2 kali. Sebab kali pertama tak berjaya. Kali pertama dia problem dengan kualiti sebab malam, shoot time malam. Malam kat sini kat luar kan. Noise tu tinggi, so susah nak key masuk dalam 3D. Sebab satu mula-mula yang kita cabaran mula-mula ialah kita beranggapan sistem yang kita ada tu serasi dengan kamera yang kita gunakan. Masa tu kita pilih untuk gunakan Full HD. Tapi bila kita dah record Full HD, kita cuba dengan grafik yang ada tu, dah masuk dalam offline, dia problem. Kurang serasi. Dia jadi problem lah. Kami terpaksa reshoot lah, kita buat yang seterusnya kita cuba dalam resolusi 4K. Lepas 4K tu nampak, kita tak pernah lagi guna full 4K dalam siaran dekat TV Malaysia ni untuk stesen berita lah, tapi ini peluang terbaik untuk kami untuk cuba 4K dalam produksi TV Sarawak ni. Kita sentiasa push the envelope lah. Kita sentiasa memikirkan di luar kotak berbanding penyampaian berita biasa, dan kita boleh rakam dan sampaikan animasi sebegini dalam berita tu satu benda yang agak unik, bukan dalam program yang special atau sebagainya, dalam berita. Tapi ini satu lagi masalah dan cabaran untuk saya juga, koreografi Rizal. Kita kena rancang setiap babak tu kita nak bergerak macam mana, kita nak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, supaya dalam animasi itu senang kita nak tampal. Memang semua dia kena plan daripada setiap sudut. So bila ada satu benda je, tanya, Man ni macam mana? So tanya pendapat. So bila dah buntu kan, Abang K ni macam mana? So Abang K pun bagi pendapat. So bila gaul dia cantik lah. Dan kadang-kadang dia susah sebab dia bukan flat screen yang mendata. Kita ada objek-objek yang kita interact 3D with yang 3D. Jadi macam keluar dari kereta. Kalau kita boleh kekalkan visual tu. Kalau kita keluar dari kereta tu perlu ada 3D untuk kita layerkan animasi tu di sebalik green screen dan sebagainya. Dia kena placing. So video yang Abang K record tu, so dimasukkan dalam satu software, still pakai After Effects. So kita pakai Adobe After Effects. So letak, gunakan elemen 3D, key out. Lepas tu kita placingkan dekat 3D punya objek yang dah di-create tu. Dan kita juga resources kita kadang-kadang agak limited. Kita gunakan apa yang kita ada di pejabat. Itu adalah meja dan kita lapikkan dengan green screen. Itu tak ada set yang elaborate macam orang ingat. Tak pakai hanging semua, tak pakai. Kita pakai apa yang ada je lah. Pada mulanya kita ada ingin merancang untuk menggunakan harness untuk menggantung pembaca berita daripada atas. Itu tak berjaya lah. Sebab permintaan asal tu nak minta kereta tu betul-betul terbalik dan ke posisi mana 180 darjah, mana Lokman kepala dia betul-betul di lantai. Sebab saya untuk menggantung dia tu risikolah, sebab satu dia nak bercakap, dia akan bercakap dalam tempoh yang agak lama, tapi bila dia bercakap dalam keadaan tonggang terbalik tu risau pula, sebab rasanya benda tu stuntman je kot yang boleh buat. Betul, kita bukan kata Lokman tak boleh buat, tapi risiko tu kami yang terpaksa tanggung. Kami yang bertanggungjawab atas studio tu nanti. Tapi itulah Lokman boleh buat benda tu. Lokman boleh buat tanpa kita kena buat macam inilah. Kita kena untuk first plan memang ada libatkan ramai orang enggak untuk nak terbalikkan Lokman tu. Nampak? Yang ni yang second plan video ni. Sebab untuk first plan tu Lokman dah dipegang oleh ramai orang, so dia pegang, tapi safety tu tak adalah terlampau tinggi, so still selamatlah. So then Lokman jatuh, so nak dapatkan benda tu memang susah. Sebab ada orang yang mengatakan, yang orang yang mungkin yang ingat, okey, kita shoot je lah tegak, lepas tu dalam editing tu kita terbalikkan lah. Susah kan nak buat macam tu? Kenapa tak boleh? Plan B macam cerita Spiderman, dia manjat bangunan, dia rekod secara menyengit je. So kita guna kaedah tu, tapi nak dapatkan logik tu, logik tu macam tie, dia punya tie Lokman tu, so kita terpaksa lekatkan dengan dinding tu supaya orang nampak macam Lokman ni tengah tergantung, terbalik.
Jadi terpaksa lah guna untuk bahagian special effect jarum, gam apa semua, double tape. So kita lekat tie tu supaya nampak ori. Dan lakonan memang perlu mantap. So tapi darah kat kepala tu memang real. Nampak macam darah tengah terbalik. Okey, Alif lepas ni saya pergi kepada Alif untuk cerita pasal roto, apa maknanya roto ni. Kita pakai sebegini. Ini masa first Ya, rehearsal. ini first idea. Yang ni pun Lokman belum bersiap lagi dengan mic-nya. Apa yang susah, Rizal? Sebab kita pernah buat sebelum ni animasi banjir, animasi studio terbakar. Dan tadi kira cakap dari segi kamera, dari segi grafik design dan koreografi, apa yang beza dan apa yang susah? Anchor tu dia masuk dalam objek 3D tu. So challenge dia dekat situ. Maksudnya sebelum ni hanya background dia je yang main 3D dekat belakang dia, dekat depan dia. Tapi kali ni dia dalam 3D tu. Maksudnya dia kena merangkak keluar daripada kereta. Dia kena pura-pura macam dia dalam kereta, so dia kena lakon dengan watak tu. Dia pura-pura tengah drive, so kita tak akan record dia tengah bawa kereta betul-betul dekat luar. So tu orang cakap kos yang tinggi. Lepas tu risiko apa semua kan, bahaya kan, shining apa semua. Jadi kita buat green screen je macam tadi video tu. Dan Alip dia terlibat dengan roto. So dia roto, so sebab ada part-part yang kerja halus, so Alip ni kerja dia boleh dia cuci kan, kerja-kerja halus lah. Okey, saya nak main visual editing kat sini. Saya nak pergi ke Alif. Alif dah lama diam. Boleh. Tugas utama Alif ni adalah roto. Dalam perekaan grafik tu, roto tu apa maksud dia? Okey, sebenarnya roto ni dia terbagi kepada dua. Maksud roto ni rotoskopi masking dan juga rotoskopi kiri. Tapi biasanya kita panggil roto ni rotoskopi kita panggil short form pendek roto lah. So rotoskopi masking ni maksudnya trace over motion picture footage di mana kita kena lakar ikut pergerakan subjek tu frame by frame. Kalau key tu kita kena koma satu persatu man. Satu frame satu. Maksudnya okeylah, saya cuba mudahkan untuk orang biasa macam saya yang bukan graphic designer ni untuk faham. Kita shoot dekat green screen hijau. Jadi dalam editing kita kena buang green screen tu dan kita kena letakkan semua elemen-elemen yang kita nampak dekat dalam animasi ni. Itulah maksud dia roto. Itu sebenarnya maksudnya key. Oh bukan, itu key. Okey. Itu saya nak explain dia maksudnya chroma key. Chroma key dia pula dia kerja dia kena remove color blue atau green. Blue screen atau green screen. Yang pasal masking ni dia pasal frame by frame tu. Dia ibarat macam kalau cerita kartun dulu kan. Satu frame maksudnya 25 per second. Pernah tengok Flipbook tak? Flipbook yang kita main tu kan dulu kan. Dia gambar, dia bergerak laju dan dia jadi animasi. Tapi kita rekod 60 frame per second abang K kan? 60 frame per second. Jadi Alip dia kena double lah. Satu frame tu 60 gambar. Berapa? So itulah. Itu yang dia kena roto ni video ni. Dia roto ni lah. So agak-agak berapa frame yang Alif kena roto ni pada penghujungnya? 1000 lebih. Jadi Alip roto 1000 lebih frame lah. Berapa lama ambil masa tu? 3 hari. 3 hari. Ini antara yang kita lihat. Kalau kita lihat yang ni movement. Ini movement. Okey. Tapi ini placing kat 3D lah. So video yang Lokman dah di shoot tu kita letak dalam 3D punya area. Lepas tu kita adjust lah dia punya cuci tepi-tepi tu. Asal ada clear sikit hilang pun dah kira okey lah. Kita ada satu lagi visual editing graphics. Boleh kita mainkan visual editing graphics ni untuk kita tengok. Kita nak menghargai kerja keras graphics editor ni kalau Pisang memainkan visual editing graphics. Okey, kita lihat ini antara proses yang Alif dan Rizal explain, terangkan. Ini kita juga kongsi di media sosial. Ini apa nama dia? Nama dia layering ya. Ya, yang betul. Yang ni Lip. So yang ni lah dia nak explain je. Visual ni lebih kepada explain je proses-proses yang buat. Ya betul, layer by layer lah. Ini lah nama layer by layer. Sebenarnya banyak lagi layer tapi nak selitkan tu. Tapi ramai orang tanya, kenapa bila aksiden lampu brake yang berkelip bukan hazard light? Betul, sebab yang tu dia sebenarnya macam ni lah. Kita ada 3 level sebenarnya. Kita fikir unbelievable, believable ataupun realistic. Tapi kita nak tahap tu biar tahap kedua lah. Believable. Kalau unbelievable tu tak real lah. Realistic tu dah tahap dah macam Avengers ke Avatar ke. So ni macam di tengah-tengah Kita boleh buat Avengers juga kan? Kita boleh buat. Okey, itu insya-Allah projek seterusnya. Kita kena berhenti rehat. Kita pergi training. Lepas ni kita akan cakap dengan apa animasi seterusnya Astra Awani yang diusahakan oleh individu-individu ini. Cerita berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Okey.
Tapi kemalangan masih boleh berlaku. Mungkin kerana kesalahan orang lain. Wow! Kalau anda terlibat dalam kemalangan, apa yang anda boleh lakukan? Okey, ramai antara anda yang mungkin lihat animasi yang kami paparkan itu sekitar hujung bulan lepas, hujung bulan Oktober dalam Awani 745 dan ia adalah animasi yang keempat, ketiga saya kira lepas projek banjir kita di studio. Kita daripada start daripada Bangkok. Gua Tamluang. Gua Tamluang. Projek Studio Terbakar. Studio Terbakar. Banjir. Kerana kita kena transformasikan cara kita menceritakan berita dan menyampaikan berita dalam alam baru ini. Tapi kali ini adalah animation yang paling rumit, paling susah pernah kita buat berbanding dengan sebelum ni. Setakat ni. Saya nak pergi pada Abang K juru kamera kita. Abang K pun banyak pengalaman. Dah shoot macam-macam, news, program dan sebagainya, juga animasi. Bagaimana yang kali ini beza Abang K dengan shoot yang lain? Cabaran dia yang ni lah bila selalunya storyboard tu dah datang dulu. Ini dia datang dengan idea. So kita duduk, pecahkan kepala, kita fikir sama-sama apa storyboard yang sesuai dalam satu durasi yang nak kata senang orang hadam benda tu mudah. Tapi tak boleh panjang sangat juga kan? Tak boleh panjang sangat. Tapi dalam tu macam-macam action yang ada. Kan? Macam-macam aksi yang kita perlukan supaya impact tu sampai. Tapi bila kita tengok dia punya cerita tu, itu terbayang nak gantung, nak betul-betul nak campak sampah, campak kaca bagi nampak realistik kan. Sebenarnya benda tu kita boleh dapat kalau kita gunakan elemen grafik, sebenarnya motion grafik, tapi kita cuba je lah. So daripada trial and error tu kan, dengan kereta, so apa lagi yang kita boleh main, boleh nampak kan. Tapi benda tu susah juga sebab bila kita dah shoot, nak tengok apa yang kita boleh buat dalam posisi-posisi tertentu tu, sama ada secara grafik dia nanti akan nampak dia akan match ataupun tidak kan. Yeah. Jadi kamera work dengan grafik kena bekerja rapat untuk memastikan akan ada synchronization. Sebab ada juga banyak kali sebelum ni yang di mana kamera merakamkan video tu, tapi bila sampai ke grafik dia tak boleh nak edit. Kan macam masa first take kita. Problem, betul. Dia akan jadi problem dalam resolution, angle dan sebagainya. Kalau kita boleh ulang lagi sekali visual ini. Tadi kita cakap berkenaan dengan kita ulang dari mula. Nak menunjukkan scene masa buka tali pinggang dan jatuh itu antara cabaran yang paling besar. Kita mula-mula kita nak pakai harness untuk menjatuhkan pembaca berita. Itu saya. Okey. Kalau kita boleh ulang visual persediaan ni dari mula. Jadi kita pakai meja yang ada dalam studio Asra Awani meja. untuk kita tipu sikit lah. Tak, kita kita pakai meja tu sebagai bumbung kereta. Lepas tu kita baring dengan meja tu idea Lokman lah. So baringkan, so lekatkan hijau tu supaya boleh key. Dan kita guna nak nampakkan impact Lokman terjatuh tu, kita gunakan troli. Kita guna troli untuk so saya pun pegang troli tu, saya kena sepak dia, saya kena bagi, tapi risiko tu Lokman kan? Kena ready. So saya kira. So standby. So semua kita bagi cue. Kita bagi cue dengan batuk. So bila Lokman so saya pun tolak. So bila tolak tu sound effect letaklah macam dia tengah jatuh. So bagi nampak real sikit lah. Then kita kat edit kita letak smoke sikit. So yang penting benda tu sampailah nampak dia tengah buka seat belt dan dia memandu dengan pakai seat belt tapi accident. Itulah isinya. Ramai juga orang komen kenapa memandu sambil cakap pada kamera. Orang tak tanya punca accident ni. Punca accident ni sebenarnya kalau diteliti betul-betul, ada lori horn dekat depan tu. Lori tu kita jadikan dia satu persoalan lah. Mungkin dia tengah potong kenderaan ke, dia tengah buat masalah ke, dia mabuk ke, atau dia terlari sedikit ke, makan orang. Jadi Lokman tu yang bawa balik kerja nak cerita dia accident. Jadi itulah macam mana dia boleh accident kemalangan. Tapi terbalik tu teruk. Tapi satu aspek yang penting, sama penting juga adalah solekan. Solekan tu penting. Betul. Kita boleh mainkan visual makeup di sini. Bila kita buat 4K HD, makeup tu kena nampak real. Ya, betul-betul kan? kena real. Korang nanti nampak memang tipu. Yep. Sebab makeup artist kita boleh
buat benda tu. Ini saya rasa makeup ni untuk darah dia pakai lipstick saja. Lipstick sepatutnya dia ada lah dia punya darah tiruan tu. Tapi kita bukan movie studio. So dia Tapi dapatlah sikit. dan dia marah kerana saya habiskan lipstick baca berita yang lain, tapi tak apalah Kita kan. jangan nak nampakkan lebam je. Tak nak nampak luka terkoyak pun. So just nak nampakkan ada je. Unsur cedera ada. Macam tu je. Jadi tak perlu in-depth ke arah tu kan. Ini dia yang dipakai lipstick dan dia hanya comot-comotkan. Comot-comot. Dan masa saya ingat lagi masa first masa kita nak First shoot tu? Shoot dan kita nak rekod babak kedua dan babak ketiga, ada ketika itu yang kita salah makeup. Konti Terbalik. Tak konti. Tu bahaya. Mula-mula darah belah kiri, lepas tu darah belah kanan. Lepas tu kena betul. tukar balik. Konti Betul, tu maksudnya kena dia tak sama. konti lah. So konti pun kita sendiri yang jaga. Kita je. So berapa orang ni. Kita lah. So kalau kita ingat habis. Tapi Alif yang tengok frame by frame, apa cabaran untuk memastikan semuanya nampak benar dan real, termasuk makeup ni? Setakat ni makeup artis kat kita ni banyak bantu lah. Kalau tak, Betul. Banyak bantu. kita kena tracking lah. Itu Kalau proses tak lain kita nak kena panggil. letak luka tu. Maksudnya Alip cakap dia boleh letak luka tu dekat muka. So memang banyak kerja lah. Tapi risiko lah. Tapi tu kita panggil proses lain lah. Itu panggil proses tracking lah. Tapi ramai jawab cakap kenapa dia tak boleh buat darah, makeup dan apa-apa yang melekat pada badan penyampai ini secara digital. Kenapa susah nak buat macam tu? Kenapa kita ada setengah benda kita kena real? Mungkin tu banyak makan masa ke lah. Kalau nak lagi realistik, itu panggil simulation lah. Simulation buat darah, buat cara dia splash apa macam mana. Dia akan ambil masa Makan kat masa situ. banyak. Ini ambil masa berapa lama itu? 3 bulan rasanya. Itu termasuk planning lah. Dia sebenarnya yang lamanya planning. Bila planning ni, so nak buat ni proses dalam nak masuk sebulan setengah macam tu lah kira. Kalau kita bermainkan visual choreography lagi sekali, ramai orang tanya lepas ni apa projek kita? Yang tu kena tunggu sampai seru dulu. So tunggu tengok keadaan, suasana macam mana. So nanti kita bagilah something yang nice. Present. Boleh Daripada kita orang yang sama, Lokman juga. Tapi dia kena over, mungkin dia terbang ke apa ke kan. Dia tenggelam ke. Kali ni betul-betul kita kena basahkan dia. Yang tu. Itu basah tu kita pernah fikir nak buat. Masa Basah. kita Banjir. Projek masa banjir. kita nak buat animasi banjir itu. Tapi studio akan basah lah. Tapi kita nak buat secara digital sebab kita tak boleh basahkan studio, nanti studio director kita akan marah. Betul. Dia cakap betul kat telinga saya sekarang. Okay. Tapi untuk kita bagi nampak baju tu basah secara digital, apa Macam cabarannya? Sebab saya pernah minta grafik buat tapi dia cakap susah. Macam Alik cakap, benda tu. Benda tu lah, simulation tu. Simulation ambil masa. Simulation yang susah, dia nak kena buat logik dia jugalah. Kena ada lah setiap benda. Sebab kita ni grafik tak cukup kaki tangan kan. Berapa orang, macam orang lain bayangkan satu filem berapa orang buat. Kira kita setakat ni untuk buat ni jadi 5 orang okey lah. challenge dia dalam masa yang sama kena still kena berjalan kat benda-benda yang lain. Tapi Alik boleh buat benda tu, hebat lah. Okey. Abang K. Sama macam Abang K. Abang K, apa seterusnya AR? Paling kita nak buat apa? Tak tahulah, mungkin penonton boleh share kot apa dia nak Dia bagi nampak, apa pendapat. kita boleh buat dengan Lokman lah. Suruh penonton Terceluk. Twitter Kenapa tu bagi saya? pendapat. Saya je selalu yang dipermangsakan. Celup tak basah, terbakar tak hangus. Betul, hidup lagi. Dia hidup lagi. Walaupun dia masih accident, hidup dia hidup lagi. Ada kat komen kat Twitter tu, hidup lagi, Mojo hidup lagi. Lepas tu ada yang Twitter ni, dia cakap, dia ingat ke anchor Ezra ni betul-betul accident. Dia ingat. Dia ingat betul-betul kejadian ni kan. Lepas tu bila fikir macam, oh tu pendapat orang lah. Masing-masing ada pandangan masing-masing kan. Ada yang ingat real, ada yang ingat ni, ada yang pandai tu okey lah. Dia tahulah, wah, ni sama level dengan international ni. Satu benda yang saya lupa nak tanya, kalau kita boleh main balik visual editing graphics dan effects tu. Satu benda yang saya lupa tanya, Rizal perlu hasilkan semula daripada kosong model kereta saya. Kerana ada shot yang kita pakai kereta betul, ya, kan betul. tadi. Tapi bila dalam ni nampak tu, kereta tu kereta sama tapi bukan kereta betul lah. Ya, dia similar lah dengan kereta tu. So kita try samakan kereta tu macam kereta Lokman lah. So first kita kena turn around kereta Lokman, teliti sampai saya tanya dia, Man, WhatsApp lampu belakang macam mana? Supaya kita boleh buat lah benda tu. Saya ingat siap masa kita scene nak horn tu, langgar lori tu. Dan saya cakap, Man, kongsikan bunyi horn. Sebab saya nak dapatkan bunyi horn tu yang betul-betul macam kereta
milik Lokman. Lalu saya pun pergilah kat kereta, saya bunyikan horn, saya record lawan telefon bagi. Tak ada masalah. Takut nanti horn kereta lain. Dan Betul, ada cakap satu tepat. scene tu, satu scene tu macam dia tengah sakit, dia derita dia tengah derita, dia keluar merangkak. So pun semua lah sama. Dia pun praktis banyak kali dengan praktis. Sampai penat dia, sampai habuk-habuk dekat studio tu dia tersedut betul-betul. Sampai dia macam apa? Batuk, betul-betul batuk. Menjiwai watak. Menjiwai watak. Tapi nak design model tu memang dari kosong, Rizal buat dari kosong ataupun Rizal ambil model-model kereta sedia ada dan Dah ubah ada service yang tu? sedia ada dekat website lah. Mana yang kita boleh ambil percuma tu. So kita download je. So kita ubah daripada model yang sedia ada tu, kita ubah untuk jadian macam kereta Lokman tu. So Okey, seminit lagi Rizal dan Alif. Kita cakap berkenaan dengan penceritaan berita, penyampaian berita ala baru dalam cara yang berbeza sekarang ini. Ramai orang bila dia cakap, bila dia fikir berita, dia tak fikir grafik designer sangat. betul. Kan? Sebab tu adalah cara tradisional dia, adalah tak ada benda tu. Tapi pendapat Alif dengan Rizal, apa peranan grafik designer dalam berita di Malaysia ni? Bergerak ke hadapan dalam era digital ni. Banyaklah yang boleh dibuat sebenarnya untuk bahagian designing atau grafik ni kan. Untuk sumbangkan dekat presenter yang nak sampaikan sesuatu tu daripada zaman MH370 lagi buat. So grafik awani dia tungkus lumus, dia buat 3D flight semua. So daripada situ dah communicate. So kali ni dekat level yang betul-betul lebih lagi daripada dulu. So banyaklah lagi rasa yang boleh diselitkan. Tapi tu lah saya cakap, tunggu seru tengok macam mana. Adakah kita grafik steam kita ni sehandal grafik steam production drama dan even movie Yang tu yang menilai tempatan? tu susah nak cakap. So depend kat orang yang Khasnya menilai. sebab kita kena jaga banyak benda lain. Grafik-grafik saya di yakin, belakang saya ni semua yakin. pun kita kena buat juga harian kan. Ya betul, sebab saya yakin kita punya channel disaksikan oleh international punya ni. Sebab kawan sendiri kat outstation pun dia tengok Esrawani ni. Dan dia tahu kualiti Esrawani ni macam mana dalam penyampaian berita. Jadi itulah. Okey, pada anda di luar sana, anda boleh saja reply pada tweet. Anda boleh cari ini di Twitter dan juga Facebook Esrawani dan juga di YouTube. Anda boleh berikan komen apa lagi animasi seterusnya anda mahu saksikan dalam Awani 745. Saya akan suruh Rizal Sukaibi buat, Alif Hakim buat dan juga K untuk terus menggembling tenaga dan memeningkan kepala untuk membawakan kepada anda berita ala baru. This is Next Level News. Itu antara proses pembikinan animasi Esrawani yang anda saksikan. Terima kasih kerana menonton cerita di sebalik berita. Anda boleh menonton episod ini secara online di laman web kami esrawani.com dan juga di aplikasi kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kami nak tahu dan kami nak feedback. Mana tahu komen anda, kami akan jadikan animasi yang kita saksikan dalam Awani 745. Assalamualaikum. Salam hormat. Tapi kemalangan masih boleh berlaku. Mungkin kerana kesalahan orang lain. Wow. Kalau anda terlibat dalam kemalangan, apa yang anda boleh lakukan?